Baik, bertemu kembali dalam Personal XY. Sepanjang kita commercial break tadi, Zutaira, kita banyak berbual dengan Syahrul dan juga Syazwani. Kita bercakap banyak soal-soal pengorbanan dan tadi kita gantung kepada anda persoalan berkenaan dengan apa keistimewaan Syahrul itu sehingga sendiri sebenarnya membuatkan Syah ini, orang kata, berpegang teguh kasih sayang itu masih lagi orang kata utuh. Dan juga kita doakan semoga baik-baik saja. Dan mungkin boleh ceritakan sepanjang, sebab kalau kita tengok gambar kan, kita siarkan di belakang ini, begitu memang indah. Satu perkahwinan dan juga hubungan yang sangat cantik, baik. Mungkin boleh ceritakan Syahrul semasa sihat ini. Sihat, okey. Dia seorang yang sangat penyayang, sangat memahami. Kira dia sejenis yang orang yang kuat sabar juga. Kira dia sabar dengan apa kerana isteri dia. Kira itu yang membuatkan Syah, dia jaga apa je kira permintaan Syah ke apa semua ditunaikan. So bila dia jadi macam ni, takkan Syah tak jaga, tak balas balik apa yang dia buat dengan Syah. Betul, orang kata bahagiakan isteri maka rezeki suami akan bertambah-tambah. Happy wife, happy life. Betul. Terima kasih atas ilmu itu. Okey, Syahrul pun gelak je saya tengok je. Tapi kalau kita tengok tadi, ini antara gambar, ini anak-anak yang bongsu. Okay, pasangan ini dikurniakan dua cahaya mata lelaki. Dan tadi Syah ada kongsikan kepada kita, selain daripada kekuatan itu datangnya daripada keluarga juga, Syah juga tidak ada orang gaji ataupun maid. Semuanya diuruskan oleh Syah. Oleh Syah sendiri. Betul. Sempat ke sebenarnya, kalau boleh? Dalam masa 24 jam tu sendiri. Kalau ikutkan memang tak sempat. Memang tak cukup masa. Dengan anak lagi. Dengan anak lagi. Tapi itulah disebabkan bantuan keluarga Syah jugalah, family. So Syah boleh handle benda tu. Dalam masa seminggu Syah cuba handle. Waktu awal-awal tu memang macam struggle juga kan. Kadang-kadang terlupa ubat dia, sekejap lagi nak ni, sampai set alarm tu penuh dekat handphone. Untuk bagi buat jadual waktu. Jadual alarm untuk apa, ubat, untuk susu. Remind nak kena ngam-ngam, kira susu dia kena berapa liter sehari. Tapi bila ada dua orang anak yang masih kecil, yang belum lagi bersekolah, yang masih lagi memerlukan perhatian yang sangat tinggi daripada kedua ibu bapa, macam mana Syah memahamkan anak-anak bahawa ini paling penting. Bapa mereka ini bukanlah seperti sebelum ini. Jadi bagaimana untuk orang kata adaptasi kehidupan baru itu kepada anak-anak? Okey, sebenarnya benda ni kita kena tunjuk. Bagi dia faham. Macam waktu husband dekat hospital lagi, dan Syah tunjuk gambar-gambar dekat anak lah, kata ni daddy sakit, sebab dia tanya mana daddy dia, selalu ada balik kerja dia lari-lari terus cari kan, sambut daddy dia, tiba-tiba ni daddy dia tak balik dekat 2 minggu. So hari ke-3 ke-4 tu Syah balik, Syah tunjuk gambar tu. Dekat gambar dia sakit, tunjuk dekat anak. And then cakap, ni daddy ni dekat hospital, daddy sakit, abang tengok ni, kesian tak kat daddy. And then dia tengok lama, dia macam faham. Dia cakap, kesian daddy, dia cakap macam tu. And then waktu daddy dia balik rumah, dia macam pelik, dia duduk jauh, dia tak berani dekat. Dia duduk jauh, dia kira macam tengok kenapa semua orang angkat daddy dia masuk rumah. Selalu sebelum ni daddy yang jalan sendiri masuk rumah kan, tiba-tiba orang angkat daddy dia masuk rumah. Lepas tu sampailah duduk atas katil semua, dia tengok duduk katil pun katil asing, tak duduk sekali dah, dalam bilik semua duduk katil hospital tu kan. Dan dia pun tak apalah, dia biar dulu. Dalam sehari dia duduk jauh, suruh dekat pegang daddy, dia tak nak, dia macam takut lagi, dia macam terkejut lah, dia mungkin terkejut. Dan hari kedua tu baru dia datang dekat. Bangun pagi tu dia wish good morning dekat daddy dia. Dah kembali slowly back to normal lah. Dia macam, lepas tu cakap lah, abang, tangan daddy ni tak boleh bergerak. Lepas tu dia macam tengok, dia pegang, dia macam nak urut. Dia nak urut. Lepas tu apa-apa kalau dia colour dekat buku, dia duduk je lah tepi katil tu. Dia colour dekat buku tu, dia datang sebelah tangan yang boleh gerak tu, dia suruh daddy dia pegang buku dia. Macam dia macam nak berborak jugalah, daddy ni look
Daddy ni abang lukis, abang colour. So dia pegang. So dia macam dia faham, dia dah boleh terima benda tu. Anak yang soleh itu namanya Airil. Ada juga di studio hari ini bersama kita. Bukan saja Airil, tetapi keluarga Syah juga dan juga Syahrul turut hadir daripada Kedah. Kita ada di sana kalau kita boleh bawakan kepada anda. Inilah dia antara keluarga yang hebat di uji ini. Kalau kita boleh tunjukkan kepada anda, inilah Airil yang saya maksudkan. Handsome budaknya, tak comel lah, dia memang handsome terus. Kecil-kecil handsome, saya tak boleh bayangkan lah. Tapi tunggu dia besar sikit nanti, dia akan jadi pasangan pengacara saya pula. Betul, dah akan ganti Hafiz Hussain. Okey, kita nak tanya kepada ayah Syah sendiri. Mungkin sedikit kita boleh kongsikan tentang kisah mereka ini dari sudut kacamata ayahnya sendiri. Baik, Assalamualaikum. Boleh, cakap je. Okey, dia macam inilah cerita dia. Syahrul ni memang menantu yang pertama, menantu yang pertama bagi saya. Syahrul juga bersama-sama dengan saya untuk bekerja. So saya rasa macam sedih jugalah bila dah jadi macam ni, dan Syahrul juga banyak membantu saya dalam menjalankan kerja-kerja harian. Ya. So apapun saya minta daripada Syahrul bersabar, itu adalah ujian daripada Allah. Mungkin kalau boleh kongsikan juga sepanjang 5 bulan ini. Tadi Syah kongsikan awal tadi keluarga banyak membantu. Mungkin dalam tempoh awal itu apa antara bantuan-bantuan yang sangat-sangat diperlukan yang daripada ayahnya sendiri untuk Syah ni? Sebab Syah kita lihat masih lagi muda, memerlukan sokongan bukan saja moral, Zahira, mental, fizikal juga sebenarnya. Ya, bila Syah dia jadi macam tu, saya pun sebenarnya terkejut juga. Sebab macam isteri cakap tadilah, dia tak ada simptom apa-apa kan. Bila dah terjadi macam tu, sebelum ni beliau lah yang banyak membantu keluarga. So saya sendiri secara tidak langsung kena mengambil tempat Syah untuk membantu dia pergi hospital dan sebagainya, kan, untuk perubatan-perubatan seterusnya, untuk apa, jaga family, kan. Sebab jarak di antara rumah saya dengan rumah agak dalam 1 kilometer jugalah. 1 kilometer jugalah untuk kita nak berkomunikasi tu. Sementara yang selepas terjadi kes tu, saya terpaksalah dekatkan diri dengan family untuk sementara waktu, family Syah, kan, sementara waktu, sehinggalah sekarang ni dia dah alhamdulillah lah beransur pulih. Kan? Macam mungkin rutin ayah kepada Syah juga berubah, kan? Untuk hari-hari, macam mana? Adakah setiap hari itu berubah ataupun ada hari-hari tertentu saja untuk membantu Syah dalam mendapat rawatan untuk Syahrul? Macam mana? Untuk rawatan Syahrul ni, dia ada temu janji dengan hospital, kan. Saya terpaksa mengorbankan masa saya sendiri untuk bawa dia pergi ni, dan untuk rawatan tradisional yang telah pun saya susun untuk dia, kan. Susun untuk dia, untuk sama-sama saya membantu dia. Saya nak tanya Airil, tak nak datang sini ke? Airil, datang sini dekat kakak. Nenek Zahira. Okey, itu antara keluarga yang kita boleh tunjukkan kepada anda. Sebenarnya Syahrul pun lahirnya di Kuala Lumpur. Jadi keluarga pun ada di sini, tapi itu adalah kita kata pengorbanan dari pergi keluarga Syah sendiri untuk Syah sendiri. Dan dalam perkongsian Syah juga, kalau saya baca, Syah kata Syah layan suami seperti mana orang yang sihat supaya Syahrul ini kembali sihat. Adakah cara itu memberi kesan yang sangat baik untuk pemulihan Syahrul sehingga ke tahap hari ini? Ya, betul. Sebab benda tu bila di keadaan ni sekarang bermain dengan emosi. Emosi dia sangat sensitif. So kita just layan dia macam orang biasa. Kira macam anggap macam dia tak sakit. Walaupun kita rasa waktu tu awal-awal tu Syah cakap seorang-seorang, Syah gelak-gelak pun seorang-seorang, Syah tetap buat. Kira bagi dia semangat, bagi dia kuat, nak bagi dia rasa yang dia bukan sakit. Kira macam dia tak terasa macam dia tu terasing. Dia sama macam
semua orang yang ada dalam rumah. Maknanya menjaga emosi suami itu sendiri supaya dia rasa dia tak sakit. Syah perlu layan dia sebagai orang biasa juga sebenarnya. Zaira, saya tengok Syah ni macam ada unsur humor ataupun suka melawak juga. Saya tengok video Suka tadi, ketawa, saya budak tengok terhibur. Syarul pun gelak tawa juga. Itu antara cara lain untuk... Betul. So, Syarul akan faham sepenuhnya apa yang diceritakan. Dia faham. Kadang macam Syah ajar dia suka kata, kadang-kadang dia tergelak. Dia tergelak dengan diri dia sendiri sebab macam yelah selalu ajar budak kan, tapi ni ajar dia. So kadang-kadang dia tergelak juga. Syah cakap janganlah gelak, kita nak belajar balik semua benda kan. So macam okeylah, kadang-kadang memang kena banyak bagi gelak lah daripada menangis kan. Nanti dia sedih. So memang Syah memang bagi dia gelak je, kira happy, biar dia happy dengan suasana dalam rumah tu. Sebab dia pun tak boleh keluar mana-mana kan, dia duduk dalam rumah. So kita kena biar je dia happy. Walaupun dia rasa diri dia macam tu. Kalau tengok daripada mata Syah sendiri, Syah adalah seorang wanita yang mungkin apa yang dalam hati dia tidak luahkan melalui kata-kata di mulut. Tapi itulah Syah kata, Syah tidak boleh menangis di depan suami dan juga anak-anak untuk menunjukkan yang mereka juga perlu kuat. Ada tak momen-momen tertentu yang mungkin Syah boleh kongsikan dengan penonton kita dekat rumah ni? Ada tak waktu-waktu tertentu yang Syah rasa paling susah dalam hidup sampai Syah rasa untuk mungkin... Okey. Kalau Syah macam... Itulah sebab kalau Syah nak menangis, kira macam Syah sedih, Syah belakang dia. Kira waktu Syah melawat dekat hospital pun, Syah tak keluarkan air mata depan dia. Kira Syah macam senyum je, tak nak bagi dia rasa macam isteri aku ni apa sedih ke apa ke, tak nak dia rasa tak nak dia rasa risau. So Syah tak nangis depan dia. Kalau dekat rumah pun Syah tak menangis depan dia. Kira Syah akan masuk bilik, kalau macam Syah sedih apa semua tu, Syah masuk bilik. Syah masuk bilik, Syah lepaskan betul-betul dalam bilik, baru Syah keluar. Saya nak tanya kepada Syarul. Syah ni ada tak macam, biasanya isteri kan, kadang-kadang ada macam bebe sikit ni. Ada tak tahu macam mana sebenarnya? Kalau Syarul boleh ceritakanlah sedikit Syah ni. Garang ke orangnya? Garang. Garang kan? Tapi penuh kasih sayang lah. Dia bukan garang, dia straight je. Straight nak sihat. Macam makan ubat kena makan. Sebab dia seorang yang tak suka makan ubat. Tak suka makan ubat. So Syah bagi juga, Syah kena bagi. Memang kena makan juga. Itulah contoh dia. Macam Syahrul sendiri ada tak permintaan macam makanan kegemaran ke dekat Syah atau macam mana? Tak ada. Tak ada. Makan je lah apa yang isteri sedia. Dia sangat mudah memang. Kalau dia, makanan kegemaran Syahrul sendiri, kalau Syah sediakan, adakah perlu berubah sebabkan kesihatan itu? Tak perlu. Kira dia boleh makan. Bila doktor cakap okey, dia dah boleh makan semua sebab dia tak ada darah tinggi. Tak ada darah tinggi. Dia tak ada darah tinggi. Waktu sampai hospital pun BP dia semua normal. So doktor cakap, I tanyalah dia punya makanan semua macam mana kan, kira macam cuma jaga jangan terlalu berminyak macam itulah. Cuma tapi dia boleh makan semua benda sebab doktor cakap dia bukan sebab darah tinggi. So dia boleh makan, dia tak ada pantang. Kira dia kadang-kadang kalau dia teringin apa-apa, dia request lah dia apa yang dia nak makan kan. Antaranya masak lemak, asam pedas. Kari lah, kari orang Kedah. Dia orang sini, so dia tak makan kari tu. Okay. Kari Kedah tak makan. Kari Kedah dia makan cuma. Dia cuma bukan kegemaran lah. Dia ada mood dia. Okey, Syah dikongsikan juga dekat media sosial kan, kalau kita tengok. Syah kata perkara paling susah bila berjumpa dengan doktor adalah bila doktor kata perlu melalui pembedahan. Jadi apa kemungkinan yang doktor beri dan juga yang sama ada ya atau tidak tu yang buatkan Syah rasa susah sangat untuk memberikan jawapan tu? Okey, doktor bagi masa Syah dengan husband hari itu dalam sebulan. So memang time tu sebulan tu hari-hari lah dok fikir kan. Waktu cakap dia jangan fikir sangat, nanti stres kan, risau juga sebab dia tak pulih lagi. Lepas tu, tapi doktor ada bagi option lain lah selain operate, macam laser, radioterapi. So untuk laser tu, jadi bila dengar risiko dia memang risau juga sebab bila benda tu bermain dengan otak kan, so dia akan lemah semula, dia punya tempat yang dia lumpuh tu, dia akan rasa lemah semula. Tapi
InsyaAllah dia akan pulih. So tapi kita orang pilih untuk laser lah. Untuk laser, try untuk laser sebab ada option lain kan. So kita pilih benda yang kurang lah. yang kurang. Zaira, mungkin ada juga yang tertanya kepada kita, serangan yang berlaku dekat Syahrul ni majoriti sebelah kanan. Ya, belah kanan. Kira semuanya belah kanan. Waktu dia nak minum pun mulut dia akan keluar mengalir balik belah kanan waktu awal-awal. Semua dari atas bawah semua belah kanan. Okey. Tapi okeylah, alhamdulillah dia punya kaki dah boleh bergerak. Dia slow dia start dari kaki. Dia start dari kaki untuk Dapatkan berjalan. kekuatan terbalik. Sebab kita tengok video yang dikongsikan Syah dekat TikTok pun, macam banyak Syah ajar Syahrul ini berjalan. Itu upon request Syahrul ataupun memang Syah yang akan bawa dia keluar untuk melihat pemandangan, ambil udara dan sebagainya? Memang Syah yang akan bawa dia keluar. Hari-hari memang ada rutin tersebut lah untuk keluar. Ada macam petang-petang, kalau dulu dia bawa anak-anak jalan, sekarang pun bawa kira pusing dalam taman tu. Dia pegang macam apa, anak punya stroller, yang tu sebelah tangan, dia tolak. Kira itu dia jalan-jalan petang-petang pusing sampai balik rumah. Kira exercise petang-petang. Macam pagi ada exercise lah. Itu pun penting juga sebab kata fizioterapi tadi kan yang doktor lakukan mesti penting untuk orang kata pemulih cara kerja itu sendiri. Zahira, ni minit-minit terakhir ni satu soalan penting Zahira pun nak tanyakan juga berkenaan dengan, silakanlah Zahira, saya tak boleh nak tanya. Tak boleh tanya. Saya nak tanya kata-kata ni. Hai, debar pula. Apa yang Syahrul ingin ucapkan kepada isteri dengan apa semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Puan Syah? Terima kasih lah jaga anak suami pengguna banan dia jaga ni Galas tanggungjawab tu. Susah cakap. Kalau Syah sendiri mungkin ada kata-kata untuk suaminya kita boleh kongsikan hari ini tentang pengorbanan yang sangat hebat ini, Syah. Untuk suami, semoga cepat sembuh, kuat, sabar. InsyaAllah yang akan sembuh. Ramai orang di sekeliling Ayang. InsyaAllah. Dan juga mungkin Syah, sekali lagi mungkin pesan kepada mungkin mereka kaum-kaum wanita di luar sana yang berdepan dengan situasi sama, mungkin Syah boleh kongsikan satu dua perkataan yang membuatkan mereka patut bangkit dan juga kuat seperti mana Syah hari ini. Betul, Syah pun terharu juga baca ada yang dekat TikTok. Dia cakap, saya dalam situasi sama dengan akak. Dia cakap, saya hari-hari tengok video akak. Oh, dia macam, alah sedihnya. Dia cakap, terus saya jadi macam kuat. Dia cakap, kalau tak memang saya down. Dia cakap, saya down. Ada yang DM cerita, cakap banyak yang tengok video Syah, dia cakap macam tu kan. Sebab dia kata, bila dia orang kata dia lagi hebat, dia orang, bila Syah baca kan, lagi hebat, lagi dahsyat. So macam, Syah cakap, sabar, kira, mampu buat benda ni. Sebab kalau kita tak mampu, kita takkan diduga benda ni. Betul. InsyaAllah satu perkongsian yang menarik, Zahira. Saya sangat suka dengan episod kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Syazwani Adnan dan juga Syahruliza Muhammad Hamidi atas perkongsian ini. Dan saya doakan Syahrul kembali pulih dan juga dengan kekuatan yang ada ini dan juga dibantu oleh isterinya dan juga keluarga. Dan juga terima kasih kepada keluarga atas perkongsian cerita ini. Dan juga kepada anda semua, Zahira, mungkin ada kata-katanya ni? Buat semua isteri di luar sana yang mungkin mengalami keadaan yang serupa seperti Puan Syazwani hari ini, kami di Pesona XY mendoakan juga agar anda semua tabah dan terus kuat untuk menempuh apa sahaja halangan dan juga cabaran dalam kehidupan kita. Betul. Jadi kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Pesona XY, jangan ke mana-mana.